أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Kita masuk kepada tajuk yang baru, keputeraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga penyusuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan dengan 570 Masihi. Inilah riwayat yang masyhur. Ada yang juga berpendapat pada 9 Rabiul Awal. Jadi inilah dia tarikh kelahiran yang masyhur yang disebut-sebut oleh para pengkaji sirah, walaupun ada tarikh-tarikh yang diikhtilafkan. Tapi ini tarikh yang paling masyhur 12 Rabiul Awal. Dan dia berlaku pada tahun Gajah. Dia bukanlah berlaku pada hari Abrahah menyerang Kaabah itu, tidak. Tapi pada tahun yang samalah. Pada tahun itu Abrahah menyerang Kaabah. Pada tahun itulah juga lahirnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah pun tahu hikmah di mana Allah Taala jadikan kelahiran Nabi ini pada tahun Gajah. Ini semua untuk menarik perhatian orang ramai terhadap Nabi kita Muhammad SAW daripada kecil lagi. Baginda dilahirkan dalam keadaan yatim, di mana ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib wafat ketika usianya 2 bulan dalam kandungan ibunya Aminah binti Wahab. Jadi dia dilahirkan dalam keadaan yang yatim, ya, ayah tak ada, 2 bulan mengandung dalam perut mak dia. Ayah dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari segi kerohaniannya Allah Taala ambil nabi kita, ayah dia tu, ya, kemudian dia ambilnya ibu dia. Ini adalah supaya nabi kita ini tidak menjadikan manusia itu sebagai tempat pergantungannya. Ya. Allah tidak mahu seorang nabi itu bergantung kepada makhluk. Bila dia ada bapa, bila dia ada mak, maka hidup dia akan terbiasa bergantung kepada mak bapak. Maklumlah daripada kecil kan, bergantung kepada mak bapak. Jadi Allah Ta'ala hendak mendidik Nabi dia supaya pergantungan engkau hanya kepada Allah. Sebab kerja yang nak dibuat ni kerja yang sangat besar, yang sangat berat. Kalau ada sedikit saja unsur-unsur pergantungan kepada makhluk, maka dia akan menggagalkan usaha ni. Ya. Sebab itu kita tengok bila Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat Jibril alaihissalam dalam wahyu yang pertama tu, ya, malaikat Jibril turun, dia kata apa? Iqra. Ya. Nabi kata ma ana biqari. Aku ni tak reti baca. Jibril kata lagi iqra. Aku tak reti baca, kata dia. Iqra. Aku tak reti baca. 3 kali dia ulang. Ya. Jadi dekat situ orang pengkaji sirah beritahu mengapa Jibril ulang 3 kali. Di situ Allah Subhanahu wa taala nak mengesan adakah pada diri Nabi ini masih lagi ada pergantungan kepada makhluk. Tengok-tengok, ada lagi. Ada lagi. Ya, di mana pergantungan dia? Pergantungan dia kepada diri dia. Kepada diri dia. Allah Ta'ala tak mahu seorang Nabi bergantung kepada makhluk dan tak mahu seorang Nabi bergantung kepada diri dia. Aku tak reti baca, ma'ana biqari. Aku tak reti baca. Jadi mengapa dia kata begitu? Dia kata begitu kerana dia tahu yang dia tak pergi sekolah, dia tak pernah belajar, dia tak pernah menulis. Macam mana aku nak baca? Kan? Macam mana aku nak baca?
Jadi bermakna Nabi kita di situ, dia memang telah dilatih untuk tidak bergantung kepada makhluk yang lain. Sebab dia dilahirkan yatim piatu. Tetapi dia masih lagi ada pergantungan kepada diri sendiri. Bila ditanya, bacalah. Tak kerti baca. Seolah-olahnya kepercayaan dia, aku tak pergi sekolah, aku tak kerti baca. Mana aku kerti baca? Di situ dapat dikesan bahawa ada unsur-unsur pergantungan kepada diri sendiri. Jadi Allah Ta'ala teruskan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Engkau bacalah, tetapi bukan atas nama keupayaan diri engkau, tetapi baca di atas keupayaan Tuhan yang mencipta manusia. Maknanya pergantungan itu mesti kepada Allah, Tuhan yang mencipta manusia. Kalau engkau boleh membaca pun dengan izin daripada Tuhan yang mencipta manusia. Kalau engkau boleh buat apa pun, pergantungan kepada Tuhan yang mencipta manusia. Nampak tu? Ini sangat penting dalam kegiatan kita sehari-hari. Kerana itulah kita tengok Allah Ta'ala mengajar kita mengulang satu fakta yang sangat penting dalam hidup kita. Apa dia? Pergantungan kepada Allah. Itu yang dia suruh kita ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu bagi Allah. Allah siapa dia? Rabbi. Apa makna Rabbi? Tuhan pentadbir alam. Hari-hari disuruh kita ulang. Sebab apa nak ulang? Sebab nak tanam dalam jiwa bergantung hidup kepada Tuhan pencipta alam. Apa makna pencipta alam? Pentadbir alam. Dialah yang mentadbir kemiskinan, dialah yang mentadbir kekayaan, dialah yang mentadbir kematian, dialah yang mentadbir kehidupan. Tidak ada yang lain yang boleh buat mati hidup melainkan Allah. Tak ada. Jadi bermakna jangan bergantung pada yang lain, sebab yang mematikan kau, yang menghidupkan Allah, yang mengkayakan kau, yang memiskinkan kau Allah, semua Allah. Jadi dia suruh kita bergantung pada Rabb itu, Rabb, Tuhan pencipta alam itu. Jangan bergantung pada yang lain. Hari-hari kita diajar begitu. Ya, jadi bila Nabi kita ni disuruh Iqra', baca, tiba-tiba dia kata, aku tak reti membaca. Ada wujud unsur pergantungan kepada diri sendiri. Seolah-olah dia bergantung kepada keupayaan diri dia. Seorang Nabi dia tak boleh gitu. Seorang Nabi dia kena bergantung kepada Allah. Kalau tidak nanti dia punya semangat akan jadi kecil. Nampak? Ya, kita ambil satu contoh. Bergantung kepada Allah dan bergantung pada makhluk ni bezanya kat mana? Cuba tengok sini. Saya nak buka Mahatahfiz. Katakan di Puchong ni tak ada Mahatahfiz, kosong Mahatahfiz, tak ada. Saya nak melahirkan orang-orang yang menghafaz Al-Quran. Tiba-tiba dalam poket adalah 100-200 ringgit. Nak buka tahfiz macam mana? Kan? Tapi benda ni perlu. Demi kemuliaan kitab Allah. Perlu dibuat ni. Tapi saya ada 200 ringgit aja. Kalau saya seorang guru yang bergantung kepada makhluk, bergantung pada duit, saya akan rasa bahawa tak mampu buatlah. Tak boleh buatlah. Itu. Tapi kalau saya bergantung kepada Allah, kita buat dulu, insya-Allah Allah bantu kita. Kita buat dulu. Ustaz, duit 200 ringgit nak buka macam mana? Itu, insya-Allah kita ni mengajar kitab Allah. Allah akan bantu kita. Kita bukan mengajar kitab orang. Itu, kita mengajar kitab Allah. Allah ni yang beri rezeki kepada kita, Allah. Ni kitab ni dia punya. Kita buat dulu. Allah akan bantu kita. Ini artinya pergantungan kepada Allah. Itu yang Allah nak Nabi kita bergantung macam tu. Kalau tidak, habislah. Dia nak bergerak, dia tak boleh bergerak. Sebab apa? Sebab pergantungan kepada makhluk memang dia tak cukup. Dari segi tentera, dia kurang. Dari segi wang ringgit, dia kurang. Kan Nabi kita semua kurang. Dalam perang Badar, cuba tengok. Dia 313. Orang kafir 1000 orang. Kalau dia bergantung kepada makhluk, lari dia. Dan lari. Sebab 313 tu pula, masa pergi perang tu, bukan bawa pedang apa. Mereka bawa pelepah kurma, itu bawa kayu. Sebab bukan niatnya nak pergi perang. Yang pakai pedang berapa orang aja. Tapi mereka lawan.
Mereka lawan sebab apa? Sebab bergantung kepada Allah, bukan bergantung pada pedang. Jadi bila bergantung kepada Allah ni, semangat orang tu akan jadi besar. Jadi semangat itu yang penting untuk berjuang tu. Kalau bergantung kepada makhluk, habislah. Macam orang perempuan kan, tengok orang perempuan. Beza dengan orang lelaki bila masak. Kita lelaki bila masak, bawang tak kira masak, tak ada masalah. Buat nasi goreng, bawang tak ada lah, bawang putih tak ada, macam mana? Teruk benar, bawang putih tak ada, tak boleh buat nasi goreng. Kita orang lelaki tak ada masalah. Letak kuali, letak api, yang penting boleh goreng. Tu makan, sudah. Nampak? Akan jadi susah tu bila kita bergantung betul kepada bawang putih tu. Begitulah Allah Ta'ala nak didik Nabi kita, jangan bergantung kepada makhluk. Sebab engkau bukan kaya, engkau bukan ada tentera yang ramai. Kalau engkau bergantung kepada makhluk, akibatnya dakwah ni akan terhentilah. Nampak tak? Jadi sebab itu Allah Ta'ala ajar Nabi kita daripada dalam perut, jangan bergantung pada bapa engkau. Dia baru nak bermanja dengan mak dia, Allah Ta'ala ambil mak dia. Dia baru nak bermanja dengan datuk dia, Allah Ta'ala ambil datuk dia. Ambil semua. Itu yang dia jadi yatim piatu tu, supaya kehidupan dia bergantung kepada Allah. Dalam kehidupan Nabi kita tengok, memang dia tak bergantung pada diri dia tak bergantung pada yang lain, dia bergantung hanya pada Allah. Tu yang dia punya misi dan visi tu dia dapat capai. Sebab apa? Bergantung kepada Allah. Itu hikmah dia. Boleh faham ke tuan-tuan? Boleh ya? Benda ni besar sangat kesan dia. Sebab tu kita tengok, tak semestinya kesusahan itu membawa keburukan. Nabi kita dilahirkan yatim, rupanya ada satu sebab yang besar yang Allah Ta'ala nak buat. Orang pertama menyusunya, datuknya Abdul Muttalib membawa Rasulullah SAW ke dalam Kaabah dan menamakan Muhammad, yang terpuji. Nama asing bagi orang Arab ketika itu. Jadi bila lahir, bapa dah tak ada, maka datuklah yang ambil berat, kan? Datuk ambil berat, sayangnya datuk kepada dia sehingga dia bawa Nabi kita yang baru lahir itu masuk dalam Kaabah. Sebab apa masuk dalam Kaabah? Sebab Kaabah itu merupakan kebesaran bagi orang-orang Arab. Telah kita sebutkan dahulu bahawa orang-orang Arab di Mekah, mereka itu asalnya Islam, asalnya memeluk ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Tapi jauh, lama mereka terpesong jauh daripada agama, kerana diputuskan daripada Nabi, daripada kenabian. Tapi kesan daripada ajaran Ibrahim itu ada lagi. Itu yang mereka lihat, Kaabah ni rumah Allah. Bila dapat anak bawa masuk dalam Kaabah, ada kesan itu lagi. Lalu dia berikan nama Muhammad. Nama yang pada ketika itu sangat pelik. Itu yang, ini pun Allah Ta'ala yang aturkan. Letak nama Nabi ni Muhammad. Nama yang ketika itu kalau orang dengar, apa nama dia? Muhammad. Cepat dia popular. Dan makna dia pun Muhammad yang terpuji ataupun yang dipuji, Muhammadun. Nama itu asing bagi orang Arab ketika itu. Pandangan ini pada saya pandangan yang agak lemah. Sebenarnya nama Muhammad itu sudah ada sebelum Nabi kita lahir. Ada 5 orang lelaki yang sudah dinamakan dengan nama Muhammad sebelum Nabi kita lahir. Sebelum Nabi kita lahir. Buktinya apa? Ada seorang sahabat Nabi nama Muhammad bin Maslamah. Jadi orang Arab ni tuan-tuan, pada masa mereka berpergian, mereka berpergian ke Madinah, mereka berpergian ke Rom, mereka dengar berita bahawa Nabi akhir zaman ni ada. Dia ni orang gini. Jadi bila dah dekat-dekat tu, mereka cari, mereka tahu bahawa nama Nabi itu namanya Muhammad akan turun. Sebab dalam kitab Yahudi dipanggil Friklit. Dalam kitab Yahudi dipanggil apa? Friklit. Friklit itu artinya yang dipuji. Lalu mereka mula letak nama anak mereka, ada 5 orang lelaki nama Muhammad. Mudah-mudahan
kenabian itu akan berpihak kepada anak mereka yang diletak nama Muhammad. Tapi mereka tak dapat apa-apa sebab kenabian itu adalah orang pilihan Allah. Ya. Jadi nama Muhammad memang sudah ada diletakkan oleh beberapa orang lelaki yang lain. Sebab apa? Mereka mendapat perkabaran daripada orang Yahudi. Ya. Tapi Muhammad yang dimaksudkan di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nabi kita, ya. Ada seorang sahabat Nabi nama Muhammad ibnu Maslamah. Sama macam Nabi nama dia, Muhammad ibnu Maslamah. Orang yang dipertanggungjawabkan oleh Nabi untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Ya, Ka'ab bin Ashraf ni pendeta, seorang penyair Yahudi yang sangat petah berkata-kata, menggunakan kata-katanya untuk memecah belahkan saf orang Islam. Lalu Nabi perintahkan Muhammad ibnu Maslamah supaya jalankan operasi membunuh. Ya. Orang pertama menyusunya selepas bondanya ialah Thuwaibah, hamba kepada Abu Lahab, iaitu bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang pertama yang menyusu dia siapa? Selepas bonda dia lah. Bila lahir itu bonda dia susukan dia dulu. Aminah susukan dia dulu, ya. Kemudian tu baru Suwaibah. Susu yang sulung tu. Itu Nabi kita dapat daripada mak dia, itu Aminah. Lepas Aminah dah susukan dia, maka diberikan kepada Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah ni siapa? Seorang hamba perempuan milik Abu Lahab, ya. Abu Lahab ni tuan-tuan, walaupun dia Abu Lahab, pada masa Nabi lahir tu Abu Lahab ni dia belum jahat lagi. Dia belum jahat lagi masa tu sebab kenabian tak ada lagi. Jadi sifat fitrah semula jadi yang ada dalam diri Abu Lahab, sayang kepada anak saudara dia. Sebab Abdullah itu bapa Nabi ialah adik-beradik dengan Abu Lahab. Kan Abu Lahab. Jadi bila Abdullah meninggal dunia, Abu Lahab ni tengok adik ipar dia Aminah ni kesian mengandungkan anak. Itu suami tak ada apa tak ada mengandungkan anak. Dia tengok dengan penuh kesian belas. Kan? Dia mengharapkan biarlah adik ipar aku ni selamat. Sebab itu panggilan fitrah. Kan? Jadi bila Aminah berjaya melahirkan anak dengan selamat, Abu Lahab ni sangat gembira. Sangat gembira. Lalu dia merdekakan hamba dia Thuwaibah al-Aslamiyah. Dan Thuwaibah inilah yang menjadi ibu susu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi maknanya pada ketika itu Abu Lahab belum lagi memusuhi Nabi kita. Dia memusuhi Nabi kita bila Nabi kita dinubuahkan baru dia musuh. Kan? Sebelum tu dia baik aja dengan Nabi kita, tak ada masalah. Hubungan kekeluargaan. Nampak tu? Ya. Jadi kesan daripada ini dalam satu hadis yang sahih menceritakan selepas Abu Lahab meninggal dunia, bila dia meninggal dunia itu meninggal dunia dalam keadaan hina lah, ya, dalam keadaan hina. Ramai di kalangan keluarga dia, ya, ada keluarga Abu Lahab ni ada yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bermimpi Abu Lahab beritahu bahawa seksaan yang dia dapat dalam kubur memang teruk. Seksaan yang dia dapat memang teruk. Tapi pada hari Isnin dia dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, direngankan azabnya. Ya, mengapa? Kerana dia antara orang yang sangat bergembira dengan kelahiran Nabi sehingga dia merdekakan hamba dia Thuwaibah. Jadi Thuwaibah ni bila dia boleh menyusukan Nabi, bermakna Thuwaibah ni hamba, tapi walaupun hamba dia ada anak pinak. Kalau tidak mana dapat susunya? Perempuan tak ada anak pinak mana dapat susu? Kan? Jadi bermakna Thuwaibah ni dia berkahwin, dia ada suami dan dia dimerdekakan untuk jadi ibu susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini budaya lah, ini budaya orang Arab. Ini budaya orang Arab, dia macam tu cara. Mereka menjadi sangat bangga, ya, bila anak-anak mereka itu disusukan oleh orang lain.
Dan orang Arab ni kita kena faham tau, yang bangsawan-bangsawan ni, dia kerja perempuan ni pasang badan je kerja dia. Sampai sekarang. Ayo. Orang perempuan Arab kerjanya pasang badan je kerjanya. Oh, dia bercantik aja. Itu yang dia punya maintenance tu tinggi. Jadi kita orang Melayu ni memang tak payahlah kahwin dengan Arab. Maintenance tinggi. Kan? Sebab dia suka berhias. Dalam rumah tu memang dia berhias untuk suami. Jadi bila dia menyusukan anak, dia rasa nanti dia punya perhiasan akan menjadi berkurangan. Sebab itu budaya mereka yang kaya-kaya ni akan bagi orang lain susukan anak. Ini untuk menjaga tubuh badan mereka. Jadi Suwaibah ni jadi ibu susu lah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut tradisi masyarakat Arab setempat, mereka akan menghantar bayi yang baru dilahirkan ke pendalaman desa jauh dari bandar, ya, kerana cuaca dan iklimnya bersih. Akhlak penduduk desa belum tercemar dan selamat. Menguatkan fizikal kanak-kanak, memahirkan bahasa Arab yang tulen. Jadi selepas Suwaibah susukan dia, maka memang menjadi budaya orang Arab, anak ini akan dihantar jauh duduk di desa. Sebab apa tu? Sebab ada beberapa sebab. Pertama, di desa iklimnya cuacanya agak baik sikit, bersih. Ya, bersih. Ya. Kalau kita tengok ya, semakin utara semakin sejuk. Macam di Mekah tu memang panas, tapi semakin utara dia semakin sejuk. Semakin utara makin sejuk. Jadi udara lebih nyaman. Ya, takut di Mekah tu suasana panas, nak besarkan seorang bayi bukan mudah. Panas sangat. Tapi dicari satu kawasan yang iklimnya indah. Naik ke utara lah. Ya, sebab tu kita pergi ke Tabuk. Tabuk letaknya di utara Saudi. Tabuk tu dah sejuk lah. Ya, Taif dah sejuk lah. Kan? Sebab apa? Sebab dia semakin ke utara dia sejuk. Nyaman lagi. Jadi sesuai untuk didik seorang kanak-kanak biar agak selesa. Yang kedua, akhlak orang-orang desa pada waktu itu lebih baik. Sebab apa tu? Sebab di desa bukan pusat perniagaan. Pada masa itu desa-desa Arab ni di kawasan-kawasan pedalaman dia bukan kawasan perniagaan. Bila kawasan itu kawasan perniagaan, maka dia akan jadi kota. Bila kota, faham-faham je lah apa akan terjadi pada masyarakat kota. Kan, masyarakat perniagaan yang ada tipu daya, yang ada macam-macam ada. Kan? Jadi bila dia jadi kawasan perniagaan, pedagang-pedagang daripada luar datang. Sebab zaman itu mereka berdagang ramai yang menggunakan sistem barter. Sistem barter ni pun sistem pertukaran barang. Jadi pedagang-pedagang luar akan datang ke Mekah. Pedagang Mekah pergi tempat mereka, tukar barang. Jadi bila orang luar masuk ke Mekah, ya, maka Mekah tu sudah tidak asli lagi dia punya kebudayaan dia. Nampak tak? Tidak asli lagi. Jadi mereka mau anak mereka betul-betul terdidik, bersih, jauh daripada noda dan dosa. Maka cari tempat yang pedagang-pedagang tak sampai. Bila pedagang tak sampai, maka kawasan itu dari segi pengaruh luarnya agak kurang. Sebab yang memurnikan tempat itu adalah penduduk tempatan. Kan, kita tengok di kampung-kampung kan, di tempat saya di Melaka tu, sekarang ni dah naik taman. Itu pergi di air keruh tu. Orang air keruh Melaka tu bukan orang air keruh tu, entah air apa tau. Itu. Sebab apa? Taman banyak. Bila pergi kat taman tu, asal mana? Kelantan, asal Kedah. Kelantan, Kedah pergi duduk kat air keruh. Itu. Jadi mereka tak dapat menjiwai adat orang Melaka. Kan? Jadi dah jadi longgar dari segi adatnya. Kan? Tapi kalau kita pergi di kawasan-kawasan yang betul-betul kampung, tak ada taman, memang orang situ lah. Itu yang dari segi semangat kekampungannya masih kuat lagi, menghormati itu adat orang Melaka lain sikit dengan adat orang lain, masih lagi terjaga adatnya. Sebab apa? Sebab orang luar tak datang duduk situ. Ya, jadi untuk pertumbuhan seorang kanak-kanak, dia perlukan suasana yang macam tu, biar tidak ada unsur-unsur percampuran luar.
Yang ketiga, menguatkan fizikal kanak-kanak. Bila di kampung, mereka akan duduk dengan budak kampung. Budak kampung ni, ya, bila cuacanya bagus, makanannya bagus, kan? Makanan dia sudah tentulah makanan yang tidak bercampur dengan yang tak elok, kan? Ya. Jadi budak-budak di kampung pun agak lasak. Tengok anak-anak kita yang besar di kampung. Kita ada 2 orang anak, suruh nenek bela. Di kampung dengan kita bela seorang di Puchong. Agaknya dari segi tubuh badan siapa yang kuat lagi. Memanglah anak kat kampung tu nenek tak bagi Koko Crunch. Kan? Tak kerti anak di Puchong makan Koko Crunch. Di kampung tu neneknya bagi apa? Ubi kayu. Bagi ubi kayu, makan dengan pisang, kan? Bila berlari tu selipar tak pakai, kaki dia pijak akar-akar getah. Kan? Main tu, tidur, mana dan tidur, badan jadi lasak. Kan? Tak ada manja. Tapi anak kalau besar di Puchong makan Koko Crunch, manja. Balik kampung tengok angsa takut. Tengok angsa takut nak jadi nabi macam mana. Tapi bila besar di kampung ni dengan budak-budak kampung, petang-petang kebau tu dipanjatnya. Saya kebau tu panjat tu. Tak ada takut panjat belakang kebau, berlumba dengan kawan. Macam mana nak bagi kebau tu jari laju? Kita orang ambil tiger balm sapu kat punggung dia. Bila kebau tu rasa panas, dia lari laju. Kita suka. Peluk kebau tu. Bila peluk kebau tu badan jadi macam mana? Jadi macam kebau tu juga. Lepas tu jatuh dalam sawah tu, berbum jatuh. Tangkap ikan sepat. Mana badan tak jadi kuat tu. Budak Puchong ni apa ada? Main game je lah rumah. Game itu yang badan pegang lembik, semua lembik, lipas pun takut. Kan? Itu yang dihantar ke kampung-kampung supaya badan fizikal tu jadi kuat. Sebab aktiviti di kampung agak lasak. Ya. Kemudian memahirkan bahasa Arab tulen. Jadi saya sebut tadi, oleh kerana Mekah ni orang luar dah datang, maka dia punya Arab dah tak tulen dah. Macam kita kan, bahasa Melayu kita dekat bandar ni mana ada tulen sebab dah campur Cina, dah campur India. Campur lagi Vietnam lagi, campur Bangla lagi. Bila kita cakap Melayu dengan Bangla, ada bahasa lalu mana mau pergi? Habis kita punya bahasa. Kan? Tapi bila di kampung memang sama-sama Melayu. Jadi bahasa Melayu tu bahasa Melayu yang tulen. Saya dulu peperiksaan SRP, ingat lagi. Naik soalan perkataan seerti untuk basah. Saya tak tahu yang lencun itu bahasa Melayu. Tak boleh jawab saya. Perkataan seerti basah. Ada tu ABC, salah satunya lencun. Saya tak pernah dengar perkataan lencun. Sebab saya darjah 1, darjah 2 tu dah ada di Kuala Lumpur. Kita duduk kampung, sekolah kat sini. Sebelum tu duduk kampung lah. Jadi lencun tak tahu. Punya bahasa tu dekat Melaka hari-hari orang guna. Lencun. Isteri saya orang Perak. Dia apa ni, panggil apa, yang geli-geli ni, orang Perak panggil apa, geli lah ke benda ni. Saya pun lupa lah bahasa tu. Dia duduk di Kampung Medan tu, mana dia reti? Kan? Tak reti. Pada perkataan dalam bahasa Malaysia, bila tak boleh cari perkataan yang baku, maka bahasa daerah jadi rujukan. Itu kaedah Dewan Bahasa dan Pustaka. Tak reti dia. Jadi bila Nabi ni duduk di kampung, bahasa Arabnya belum bercampur dengan bahasa Arab, bahasa yang tak baik ni, bahasa yang pure. Jadi itu yang Nabi kita, bahasa Arabnya sangat cantik. Tapi walaupun bahasa Arab Nabi kita cantik, Allah jaga dia tak pernah mendendangkan syair. Tak pernah dia. Ya, walaupun bahasa Arab dia bagus, tidak pernah Nabi kita bercakap dengan syair. Sedangkan pada waktu itu, orang yang boleh bercakap dengan syair adalah orang yang bahasa Arabnya indah. Bukan mudah tu, tuan-tuan boleh berpantun. Kita cakap cara berpantun, macam cerita Melayu kita tengok tu. Yang cerita Melayu dulu kan, tengok Nordin Ahmad dengan siapa tu, dengan heroin kan, cakap kan cara pantun tu. Sebab apa? Sebab bahasa Melayunya memang kuat. Nabi kita bahasa Arabnya memang kuat, tapi dia tak pernah bercakap dengan menggunakan syair. Sebab apa? Sebab pada masa itu, seorang penyair dianggap hebat oleh masyarakat. Kerana apa? Kerana kemampuan bahasa dia.
Jadi Allah Ta'ala nak pastikan bahawa tidak ada orang kata Quran itu ciptaan Muhammad. Sebab apa? Sebab dia sendiri pakar bahasa. Takkan dia tak boleh buat Quran itu indah bahasanya. Nampak? Jadi Allah Ta'ala takdirkan Nabi kita duduk di kampung, bahasa Arabnya bagus, tapi dia tak pernah bersyair. Jadi bila dia bawa Quran, orang tak boleh kata ini tulisan Muhammad. Sebab apa? Sebab dia ni pandai bersyair, orang pandai syair, pandai bahasa. Tentu dia boleh karang Quran. Nabi tak pernah bersyair, padahal dia pakar bahasa. Apa? Untuk menjaga keaslian Al-Quran itu. Itu ya. Kalau di kota Mekah tu tuan-tuan, orang pandai bersyair dianggap wali ya, apa tu? Wali ya. Itu yang mereka buat pertandingan membaca syair, mengarang syair. Syair-syair yang terbaik akan digantung di dinding Kaabah. Sampai sekarang syair-syair itu dipelajari. Kami belajar di universiti, dia panggil syair Sab'ah Al-Mu'allaqah. 7 syair yang digantung depan Kaabah. Sampai hari ini dipelajari. Ya, bila kita ambil sastra Arab, kita kena belajar syair jahili. Syair jahili ini syair-syair Arab yang diklimasikan sebelum Nabi dilahirkan. Itu panggil syair jahiliyah. Dia punya nilai bahasa dia tinggi. Kemudian syair zaman kenabian, kemudian syair moden. Semua kena belajar. Jadi syair 7 itu memang wajib dipelajari. Orang ambil sastra tak belajar syair 7 tu, dia belum belajar sastra lagi. Jadi nak ceritanya bahawa zaman itu zaman penyair-penyair ni disanjung oleh masyarakat. Tapi Nabi kita tak pernah dendangkan mana-mana syair. Ini supaya orang tak boleh tuduh dia mengarang Al-Quran. Orang tak boleh tuduh dia. Ya. Tapi bila kita belajar ilmu hadis, kita akan tengoklah bahawa bahasa Nabi kita memang tinggi. Bahasa dia memang tinggi. Itu ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dihantar perkampungan Bani Sa'ad untuk disusui oleh Halimah Sa'diyah. Ya, lalu dia hantar ke perkampungan Bani Sa'ad, iaitu terletaknya di kampung ya, supaya dia dapat 4 peah tadilah. Dan dia disusukan oleh Halimatu As-Sa'diyah, ya, Halimatu Sa'diyah. Mengapa jadi gitu? Mengapa mesti Halimah yang susukan dia? Cuba tuan-tuan tengok nama Halimah tu. Apa makna Halimah? Wanita yang lemah lembut. Halimah artinya wanita yang lemah lembut. Jadi kesan panggilan itu terdapat kepada diri Halimah. Tuan-tuan tengok ya, Halimah ni dia punya kepribadian itu, susu yang Nabi hisap daripada dia tu, susu tersebut turun masuk ke dalam diri Nabi, mempengaruhi sifat Nabi. Tuan-tuan tengok Halimah ni, masa dia nak pergi cari anak susu, kan dia naik unta lambat kan, lambat dia, unta dia tua, tenaga tak cukup. Akhir sekali sampai dekat Mekah, anak-anak orang kaya ni habis orang lain dah ambil dah. Bila dapat anak orang kaya, upahnya mahal lah sikit, betul tak? Orang dapat anak Tan Sri tak sama dengan upah anak tukang kebun, betul? Anak Tan Sri kalau kita susu dia, upah susu 500, duit poket lain lagi. Tapi anak tukang kebun kadang-kadang minta tangguh lagi bayaran, betul tak? Jadi siapa pergi awal, dapatlah anak-anak Tan Sri. Suka dia orang melompat. Halimatus Sa'diyah datang-datang ni, tengok-tengok, habis anak-anak orang kaya dah diambil. Yang adanya adalah seorang anak yatim. Bila yatim ni, siapa nak ambil dia? Bila yatim bermakna bapak tak ada, siapa nak bayar? Siapa nak bayar dia ni? Orang mula fikir gitu, betul tak? Orang fikir, siapa nak bayar? Tapi Halimatus Sa'diyah ni kata apa? Ambillah bang, mudah-mudahan dia membawa barakah pada keluarga kita. Itu kata-kata Halimatus Sa'diyah. Nampak? Dia nampak budak yatim ini, dia boleh barakah pada kita. Di sini menceritakan jiwa dia. Jiwa dia tu. Kan? Dia bukan orang yang kebendaan. Jadi wanita yang kebendaan menyusun seorang laki-laki, baby menyusu daripada wanita itu, sifat tu akan masuk pada orang tu.
Jadi Halimatus Sa'diyah dia bukan perempuan yang kebendaan. Kalau tidak dia tak ambil anak yatim. Baik kita balik ya bang, besok kita letih susukan dia. Bapak dia tak ada duit nak bayar, letih je kita. Nak jaga budak bukan senang, menangis lagi, itu lagi, ni lagi. Tiba-tiba tak bayar. Itu. Orang boleh kata gitu. Tapi Halimatus Sa'diyah tidak. Kita bawa balik baby ni bang. Sebab apa? Budak ini bawa barakah kepada kita. Itu jiwa dia. Dan Halimah itu artinya lemah lembut. Rasulullah dididik oleh seorang wanita yang tidak bersifat kebendaan dan seorang perempuan yang lemah lembut. Semua sifat itu akhir sekali tumpah kepada Nabi kita. Hatta penyusu dia pun Allah Ta'ala atur orang yang baik-baik aja. Ya. Semasa di bawah susuan Halimah, banyak keberkatan dialami oleh keluarga Halimah. Antaranya, unta dan kambing yang kering susunya tiba-tiba hasilkan susu yang banyak. Ya. Macam mana boleh berlaku begitu? Ini orang panggil irhasat. Kalau kejadian yang mencari adat berlaku selepas Nabi dinubuahkan dipanggil mukjizat. Kalau kejadian mencari adat berlaku sebelum dia dinubuahkan dipanggil irhasat. Itu. Berlaku irhasat kepada Nabi. Susu kambing Halimatus Sa'diyah tu jadi banyak susunya. Masa balik itu unta yang letih itu jadi laju perjalanannya, motong pula orang lain. Itu. Orang pun tengok, "Oi, lajunya engkau. Engkau tukar apa-apa ke? Ada skru tukar ke dekat Mekah?" Tak ada. Unta ni jalan laju. Ini barakah. Susu pun keluar banyak. Ya. Pohon buah-buahan mengeluarkan buah yang lebat, sedangkan pada masa itu musim kemarau. Ini keberkatan yang dibawa oleh Nabi SAW, yang Halimatus Sa'diyah ni nampak dengan mata kepala dia segala benda ni berlaku. Ya. Itu dia kata tadi, ambil budak ni bang. Walaupun dia ni yatim, dia bawa barakah insya-Allah. Memang bawa barakah betul. Setelah 2 tahun di desa Bani Sa'ad, Rasulullah SAW dihantar pulang ke Mekah. Tetapi Halimah Sa'diyah meminta agar dibenarkan Rasulullah terus tinggal bersamanya. Permintaan Halimah dibenarkan oleh bonda Rasulullah SAW, ini Aminah. Jadi memang kontraknya 2 tahun je nyusunya. Itu. Tapi Halimatus Sa'diyah ni bila tengok dah cukup 2 tahun, dah kena hantar balik. Dia tengok budak ni bawa barakah. Dia jumpa dengan Aminah, "Tolonglah puan, lanjutkanlah lagi, bagi 2 tahun lagi." Aminah kata, "Bawalah." Bila dia kata bawalah, ada seorang perempuan cemburu sangat sampai menangis dia. Siapa dia? Ummu Aiman. Ummu Aiman. Ummu Aiman ni siapa? Ummu Aiman ni seorang hamba perempuan yang duduk di rumah Abdul Muttalib. Dia hamba kepada Abdul Muttalib. Seorang perempuan berwarna hitam asal daripada Afrika, negro. Dia jadi hamba kepada Abdul Muttalib. Allah Ta'ala letakkan sifat kasih kepada dalam hati Ummu Aiman ni. Bila Nabi lahir saja, dia disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Apa tak? Disusukan oleh apa dia? Suwaibah Al-Aslamiyah. Bila nak dihantar tu, sebelum dihantar pergi ke sana, Ummu Aiman ni dialah yang menjaga Nabi. Dia jaga Nabi tapi tak tempat lama sebab nak dihantar ke kampung. Masa dia lepaskan tu, masa tu dia dah terasa sedih lah berpisah dengan Rasulullah. Lepas 2 tahun Halimatus Sa'diyah pulangkan balik, Ummu Aiman rasa sangat gembira dia dapat jaga baby ni. Tapi Abdul Muttalib suruh Ummu Aiman jaga Halimatus Sa'diyah jaga 2 tahun lagi. Ketika itu cemburu dia sangat kuat. Sedih dia sampai dia minta, "Ya Abdul Muttalib, janganlah hantar budak ni ke sana lagi, biar aku yang jaga." Kan? Tapi lepas 2 tahun Nabi kita dihantar balik. Bila hantar balik, ketika itulah Ummu Aiman diberi peluang untuk menjaga Nabi. Dia didik Nabi kita. Tapi tak adalah sebagai ibu susu. Itu sebab dah lebih 2 tahun budak tak menyusu lah, kan? Sebagai penjaga. Dia jaga Nabi, didik Nabi. Jadi pada masa Aminah pergi ke
ke Madinah, pergi ziarah kubur suami dia. Dia bawa Ummu Aiman. Ummu Aiman, siapa lagi ni? Aminah dengan Rasulullah pergi ke Madinah ziarah bapa dia. Dalam perjalanan balik itu Allah Ta'ala ambil nyawa Aminah. Tinggallah Rasulullah dengan Ummu Aiman. Semenjak hari itu Ummu Aiman menjadi ibu kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab tu Nabi dalam hadis dia kata apa? Ummu Aiman adalah ibuku yang kedua. Ya. Padahal perempuan ni orang yang hitam, negro, itu hamba, tapi Allah Ta'ala takdirkan dia perempuan yang sangat sayang kepada Ummu Aiman, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan dia sempat peluk agama Islam lah. Ummu Aiman ni akhirnya dia jadi orang Islam. Sikit lagi. Setelah 2 tahun di desa Bani Sa'ad, Rasulullah SAW dihantar pulang ke Mekah. Tetapi Halimah Sa'diyah meminta agar dibenarkan Rasulullah terus tinggal bersamanya. Permintaan Halimah dibenarkan oleh bonda Rasulullah SAW iaitu Aminah. Semasa usia Rasulullah dalam lingkungan 4 ke 5 tahun, berlaku peristiwa belahan dada oleh malaikat Jibril. Jibril mendatangi Rasulullah ketika baginda sedang bermain dengan kanak-kanak sebaya. Tiba-tiba Jibril menangkapnya dan membelah dada Rasulullah SAW. Dikeluarkan hati dan dari hati dikeluarkan seketul darah hitam. Kemudian dibasuh dengan air zam-zam yang diisi dalam bijana emas. Kemudiannya diletakkan semula ke tempat asalnya. Jadi pada masa dia duduk di rumah Halimatus Sa'diyah itulah, ketika umurnya 4 ke 5 tahun, berlaku peristiwa belah dada yang pertama. Ya, belah dada dia, keluarkan hati dia, ya, dan dikeluarkan titik hitam. Titik hitam tu titik yang menerima perangai-perangai jahat. Sebab dalam diri kita, dalam hati kita ada 2 titik. Titik putih dengan titik hitam. Allah sebut dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepada hati manusia perasaan nak buat baik, kecenderungan untuk buat baik dan kecenderungan untuk buat jahat. Nabi dia tidak ada kecenderungan untuk buat jahat. Sebab apa? Sebab titik hitam itu telah dikeluarkan dan dimasukkan hikmah. Ini berlaku pada ketika umur dia 4 ke 5 tahun di rumah Halimatus Sa'diyah. Kanak-kanak yang melihat peristiwa itu pun lantas berlari-lari memberitahu Halimah sambil berkata, Muhammad telah dibunuh. Halimah dalam keadaan cemas mendapatkan Rasulullah dalam keadaan air muka baginda telah berubah pucat lesu. Jadi makna masa operate Nabi kita, taklah tu. Dia tengok Jibril, memang Jibril turun bukan dalam bentuk yang asal. Dia menjelma menjadi seorang laki-laki. Datang belah dada dia. Ya, belah dada. Jadi pucat lesi lah Nabi kita. Kan? Dalam keadaan takut, ya, tapi tak menyakitkan. Selama 5 tahun di desa Bani Sa'ad, Rasulullah mengembala kambing bersama saudara susunya. Baginda membesar subur mengikut fitrah dan cara hidup sederhana kebaduian, bertutur dengan bahasa yang fasih. Jadi Nabi duduk dengan orang Badui, dapatlah budaya-budaya Badui. Budaya Badui. Budaya Badui ni apa tuan-tuan? Hidup bersahaja. Hidup bersahaja. Orang Badui sampai sekarang kita tengok hidupnya bersahaja, duduk dalam kemahnya. Yang dia macam orang asli, orang asli kita ni. Duduk, dah biasa duduk lautan. Kerajaan buat rumah batu tak nak dia. Itu, dia sewakan rumah batu, dia duduk lautan. Kan, sebab apa? Sebab mereka saja telah biasa dengan hidup kebadawian. Badui ni. Ya, saya duduk di tanda dengan orang Badui ni tuan-tuan. Ingat lagi peristiwa berlaku. Bila cuti sekolah kami pergi duduk lah pada pasir ni. Kita orang Melayu, ialah bila bangun tidur kita mesti gosok gigi. Nak semayang gosok gigi. Itu kan tidur lagi gosok gigi. Anak-anak Badui ni datang dekat tengok kami gosok gigi. Dia kata, pakcik ni gosok gigi bersatu hari banyak kali lah, tak nipis ke gigi pakcik. Memang gigi dia orang tu kalau kita tengok, letak kacang hijau boleh tumbuh toge. Gigi dia orang ni, budak-budak Badui ni. Itu. Ya. Hidup Badui dia cara ganas begitu. Kan? Tapi
Akhlak orang Badui banding dengan akhlak orang Arab bandar tak boleh lawan. Khususnya apa? Khususnya dalam memuliakan tetamu. Oh, dia punya budaya sangat memuliakan tetamu. Tetamu ni raja. Raja bagi mereka. Ya, kalau kita makan di rumah orang Badui, dia tak benarkan kita makan sampai habis. Dia pesan, dalam talam tu nanti tinggalkan sikit ya. Bukan dia tak bagi, kalau nak tambah boleh tambah, 10 kali tambah dia tambah kan. Tapi di ujungnya tolong jangan habiskan. Sebab apa? Sisa-sisa makanan tetamu ni barakah kepada anak-anak dia. Dia bagi anak-anak dia makan sisa kita. Sampai sekarang budaya itu ada lagi. Kan? Sebab dia membesarkan tetamu. Ya. Budaya menghormati mak bapak, budaya menghormati orang tua. Oh, di kalangan orang Badui kita tak boleh challenge. Memang budaya mereka. Ya, Nabi kita dibesarkan dalam budaya yang macam itu. Ya. Habis. Jadi percambahan minda, ni kita baca dah sendiri insya-Allah. Ya, pembedahan dada Rasulullah di kala dunia belum memasuki zaman teknologi. Adakah akal kita menerimanya? Mengapa? Kita terima. Sebab apa? Sebab yang menghantar Jibril itu Allah. Betul tak? Allah boleh tidurkan Ashabul Kahfi ribuan tahun. Betul tak? Padahal manusia mampu tidur satu hari berapa jam? Cubalah tuan-tuan tidur satu hari dalam hari itu tidur 24 jam. Mana mampu kita? Macam mana pun terjaga kita. Kan? Terjaga. Tapi Allah boleh tidurkan Ashabul Kahfi ribuan tahun. Tak ada masalah. Kan? Sebab sakit, pening itu semua ciptaan Allah. Makhluk Allah tu. So dia boleh buat, Nabi kita operate, potong dada tapi tak rasa sakit. Dia boleh buat. Ini Allah Maha berkuasa. Hati Rasulullah disucikan dalam pembedahan itu. Ini menunjukkan peranan hati dalam tingkah laku kita seharian. Betul lah. Allah Ta'ala buka hati Nabi, bersihkan, keluarkan titik hitam, masukkan hikmah. Sebab tu Nabi kita tidak ada dalam diary kehidupan dia dendam pada orang, nak buat jahat, tak ada. Yang ada dia bangun tidur, datang perasaan aku nak buat baik pada siapa, nak buat baik apa hari ni, itu je yang ada. Ini kehebatan peristiwa belah dada tersebut ya. Nanti kita sampai kepada tajuk kewafatan bonda dan datuk dia. Kita pergi pelan-pelan lah ya. Kitab ni 3 jilid kan. Jadi insya-Allah boleh habis tu. Tapi 3 jilid pun sebelum kita sampai jilid yang kedua, kita dah ulas dah kandungan jilid kedua dalam syarahan kita. Kan, biar dia ulang lama-lama kita akan dapat ingatlah insya-Allah. So itu saja. Maaflah di atas kelewatan berlaku sebab saya datang ikut belakang ni. Jadi bila datang ikut belakang ni saya type itu pucung perdana. Jadi kita terlupa. Saya pun ikut sampai pucung perdana. Dah sampai itu baru sedar. Nak patah balik tu, nak cari pula peta sini tak ada pula. Jadi itu yang melalau dia jadi sesat. Keluar sebelum subuh, sampai dekat-dekat subuh nak habis. Itu ya. Itu saja. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah darimu, seperti mana kau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mataharimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.